Zaid Ibrahim dedah UMNO boleh bangkit jika dapat bongkar skandal 1MDB. Hamzah Zainuddin tegaskan SAF baru bersatu jadi ketumbukan padu berdepan PRN. Perlembagaan nafas digantung berkuat kuasa hari ini. Kerajaan bertegas tidak akan tolak ansur dengan budaya samsing dan buli. Semua pihak digesa untuk hormati langkah kerajaan menggubal RUU Mufti Wilayah Persekutuan. Kumpulan peguam kritik penggunaan Akta Hasutan dakwa seakan pemerintahan ala Korea Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Memenjarakan satu individu tidak akan dapat mencari punca. Itu luahan bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berhubung kes skandal 1MDB yang dihadapi Najib Razak. Menerusi kenyataan di laman X, beliau berkata, UMNO hanya boleh kembali berkuasa jika dapat membongkar punca kegagalan 1MDB. Menurutnya, sebab utama parti itu digulingkan daripada pemerintahan adalah kerana kontroversi yang dicetuskan oleh cabang pelaburan negara terbabit. Catatan oleh Zaid itu yang pernah mewakili Najib seketika dalam rayuannya terhadap sabitan kes SRC International dibuat beberapa hari selepas Mahkamah Tinggi mengarahkan Najib membela diri atas 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB. Zaid berkata gesaannya agar UMNO mencari punca kemelut 1MDB bukan sekadar menyelamatkan seorang pemimpin tetapi memastikan parti itu dominan dan relevan. Beliau juga berkata dirinya pernah mengkritik UMNO secara keras disebabkan sikap lalai terhadap Najib dan isu 1MDB. Bagaimanapun, tindakan itu dibuat kerana mahu UMNO menjadi kuat. Setiausaha Agong Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, SAF baharu kepimpinan bersatu akan menjadi ketumbukan padu dengan cerminan kesiapsiagaan berdepan PRN dan seterusnya PRU 16. Difahamkan akar umbi akan membuat keputusan itu esok. Katanya, akar umbi akan memilih barisan SAF kepimpinan baharu ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang bakal menjadi rupa wajah bukan sahaja dalam konteks pemerkasaan tetapi berkredibel, berkualiti, cukup flying hours dan meyakinkan rakyat. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan ringkas hari ini. Sebelum itu, Hamzah dinaikkan pangkat menjadi Timbalan Presiden Bersatu menggantikan Ahmad Faizal Azumo yang berundur manakala Muhyiddin Yassin kekal sebagai Presiden. Pendaftar Pertubuhan Peladang menggantung Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas berkuat kuasa hari ini. Arahan penggantungan itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Peladang Amin Matamin selaku pendaftar Pertubuhan Peladang di bawah Seksyen 20-1 Akta Pertubuhan Peladang 1973 Akta 109. Katanya, dalam tempoh penggantungan itu, jemaah pengarah dan pihak pengurusan nafas tidak mempunyai kuasa seperti diperuntukkan dalam perlembagaan pertubuhan itu. Pendaftar akan melantik pentadbir dan beberapa jawatan kuasa bagi mengawasi tadbir urus di nafas dan membuat penyiasatan terhadap pengurusan, tata kelola serta rekod keuangan. Amin berkata dengan perintah pendaftar yang berkuat kuasa hari ini, maka nafas mempunyai hak selaras dengan Seksyen 21 Akta Pertubuhan Peladang 1973 untuk merayu kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam tempoh 30 hari dari tarikh perintah hari ini. Bagaimanapun katanya, keputusan menteri adalah muktamad dan tidak boleh dirayu atau dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Jom sertai peraduan bersama Netstab. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah Belanjawan 2025 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia? Berikan nama individu yang terdapat pada gambar thumbnail Netstab News edisi pagi hari Rabu minggu lepas.
dan lengkapkan slogan "Saya subscribe channel Netstep TV kerana..." Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 1 November 2024. Pemenang minggu pertama adalah Siti Nur Aminah binti Cik Omar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dengan budaya samseng dan buli yang berlaku dalam semua peringkat sistem pendidikan negara. Katanya, budaya gangsterism tidak sesekali diizinkan berlaku dalam pendidikan, bagaimanapun beliau menyifatkan perkara itu hanya berlaku dalam kelompok kecil mahasiswa. Kenyataan Datuk Seri Anwar menyusul ketika kes seorang pegawai kadet di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, Sungai Besi yang dipercayai menjadi mangsa buli dan dera oleh seorang penuntut senior hangat diperkatakan. Beliau berkata demikian dalam program Temu Anwar yang berlangsung di UPNM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar mengakui budaya samseng dan buli menjadi cabaran kepada kerajaan dan kepimpinan universiti termasuk Naib Chancellor. Justru beliau menegaskan dalam program pendidikan dan latihan, aspek nilai dan akhlak perlu ditekankan bagi mengelakkan berlaku budaya-budaya yang bertentangan dengan undang-undang. Semua pihak digesa untuk menghormati langkah kerajaan menggubal RUU Mufti Wilayah Persekutuan dalam usaha mengangkat martabat dan kedudukan institusi mufti selaras Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan dan Akta yang berkuat kuasa di wilayah-wilayah persekutuan. Presiden Persatuan Pegawai Syariah Malaysia (PPSM) Abu Sufyan Abu Yaziz dalam kenyataan berkata, RUU diwujudkan berdasarkan lunas undang-undang sedia ada seperti mana diperuntukkan dalam jadual ke-9 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan itu, beliau berkata, pihaknya menolak sebarang desakan oleh mana-mana pihak supaya Menteri Agama dan Mufti Wilayah Persekutuan meletakkan jawatan disebabkan perbezaan pendekatan ijtihad dan khilaf pandangan dalam memuktamadkan isu berkaitan RUU berkenaan. Abu Sufyan berkata, semua pihak turut diminta supaya segera menghentikan tindakan menghasut dan menanam kebencian umat Islam terhadap kedudukan Menteri dan Mufti Wilayah Persekutuan yang bertanggungjawab dan jelas sedang melaksanakan gagasan Plan Transformasi Al-Falah dalam pentadbiran Islam Syariah, pentadbiran hal ehwal Islam dan lain-lain. Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, Setiausaha Persatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Ugama PKPU Nur Zaidan Ahmad berkata, pihaknya memandang serius gesaan pihak yang mengusulkan penggantian Mufti Wilayah Persekutuan dan Menteri Agama susulan isu pindaan RUU itu. Lawyers for Liberty (LFL) mengkritik penggunaan akta hasutan terhadap pemimpin pembangkang Rafiq Rashid Ali kerana kenyataannya dalam perhimpunan mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi laporan Malaysia Kini, pengarah LFL Zaid Malik berkata, sangat membimbangkan apabila kerajaan terus menggunakan akta hasutan terhadap pengkritik, aktivis atau lawan politik. Katanya, kini seolah-olah tiada sesiapa boleh mengkritik Perdana Menteri dan ia seakan pemerintahan ala Korea Utara. Rafiq, Ketua Penerangan Parti Pejuang Tanah Air, mendakwa dia sekali lagi disiasat atas tuduhan menghasut selain Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Rafiq yang juga seorang peguam berkata, dia diarahkan hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi, Kuala Lumpur untuk disoal siasat pada jam 2.30 petang. Dalam kenyataan hari ini, LFL mengingatkan bahawa pemimpin Pakatan Harapan PH dan Datuk Seri Anwar sendiri sering mengutuk penggunaan akta hasutan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.